على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 51, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kadza yuqalu fil ghusli, demikian juga sebagaimana seperti ketika berwudu, hukumnya pada mandi junub, pada mandi wajib. Sebagaimana yang terdahulu, ketika berwudu, apabila dalam keadaan sempit waktu ataupun dalam keadaan sedikit air, wajib hanya menyempurnakan yang rukun-rukun wudu sahaja. Adapun sunat-sunat ketika berwudu diharamkan, tidak diharuskan. Bila ni dalam keadaan sempit waktu nak habis dah. Mana kalau syuruk 7.20 syuruk. Maknanya kalau sedar subuh tu 7.15, contohlah kita kata waktu pun dah sempit sangat dah, ketika berwudu wajib hanya buat hak rukun-rukun sahaja. Tidak diharuskan, yakni haram kita buat hak sunat-sunat ketika berwudu. Sebab bila kita buat hak sunat-sunat, kita tidak dapat segera kepada solat, yang mana apabila waktu sudah sempit, segera kepada solat hukumnya wajib. Bila waktu sudah sempit, segera kepada solat hukumnya wajib. Tiba-tiba kita dalam keadaan wajib segera kepada solat, kita pergi buat benda sunat juga, yang menyebabkan segera kepada sembahyang hak wajib tu, jadi tak boleh kita tunaikan. Sekarang ni apabila waktu sempit, kita maklum berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Apabila masuk waktu sembahyang, bila masuk waktu subuh contohnya, maka kita yang cukup syarat wajib ini berkewajipanlah sembahyang. Syarat wajib kita terdahulu Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas. Masuk waktu sembahyang, kita cukup syarat wajib sembahyang, maka wajib atas kita sembahyang. Tapi wajib sembahyang ni wajib yang muwasa', dipanggil wajib yang diluaskan waktunya, tak wajib segera. Cuma sunat solat di awal waktu. Tu wajib solat apabila masuk waktu. Wajib solat bila masuk waktu, dalam keadaan kita cukup syarat wajib Islam kitanya, baligh, berakal, suci haid, suci nifas, maka kita berkewajipan sembahyang. Tapi walaupun kita berkewajipan sembahyang, kewajipan tu kewajipan yang diluaskan, dipanggil wajib yang muwasa'. Cuma disunatkan kita solat di awal waktu. Segera solat hukumnya sunat. Jadi kewajipan sana, kewajipan yang diluaskan sampailah di hujung waktu. Sampai di hujung waktu, waktu sudah sempit, maka kewajipan solat tu wajib dengan segera. Dipanggil wajib yang mudayyak, wajib yang sempit dah, wajib segera.
Waktu nak habis dah. Jadi sekarang ni apabila kita waktu sudah sempit, maka kita berkewajipan solat dengan segera. Jangan dibuatlah hak sunat-sunat ketika berwuduk. Jangan duk buat hak sunat-sunat ketika berwuduk, sebab kita di saat tu kita wajib segera kepada solat. Kita wajib segera kepada solat, maka kita hanya berwuduk buat hak qada wajib saja. Hak sunat tak boleh nak buat. Sebab kita sekarang ni wajib segera kepada solat waktu sudah sempit. Ada ni. Kita pergi buat sunat juga ketika berwuduk, hukumnya haram. Ni molek kitab Fathul Mu'in ni. Bicara berkaitan dengan wuduk. Bicara berkaitan dengan sunat wuduk. Habis bicara sunat wuduk, dia bicara pula sunat-sunat wuduk pun ada ketika tak boleh buat sunat wuduk tu. Tak harus kita buat, haram kita buat. Ada cerita pula. Nak kena ngaji lah. Jangan kata sunat tu kok sunat. Ya sunat, tapi ada keadaan tak boleh buat sunat tu. Terkadang haram, terkadang eloknya tinggal lah. Nak buat boleh, tapi eloknya tinggal. Dia akan cerita di hadapan. Hak sunat wuduk nak buat okey, tapi aula seeloknya tak usah buat. Sebab ada perkara lain yang kita nak lebih utama. Adapun di sini kita nak utama kewajipan, iaitu kewajipan segera kepada solat sebab waktu sudah sempit. Jadi bila kita segera kepada hak kewajipan solat ni sebab waktu sempit, maka sunat tersebut tak boleh buat lah. Buat juga dosa. Ni kalau waktu sempit. Ataupun waktu luar, air tak ada. Air cukup-cukup hak rukun je. Waktu dah ni tak ada kaitan dengan waktu ni. Air cukup-cukup hak rukun je. Kalau pergi buat hak sunat, nanti kaki hak rukun wuduk tu tak cukup air nak basuh. Pada ni hak kaki tu, hak terakhir tu tak cukup air lah. Dah dengan basuh pergelangan tangan, dengan berkomor, dengan masuk air ke dalam hidung, basuh muka pula 3 kali, basuh tangan pula 3 kali. Tak sampai air tu kaki, habis dah airnya. Sebab air sikit sangat. Maka wajib tinggalkan hak sunat, buat hak wajib-wajib saja. Biar boleh selesai sampai ke basuh kaki, air cukup. Ada ni. Bahkan kalaulah kata kalau buat qada wajib pun kaki tak cukup juga. Kalau buat qada wajib pun basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala, habis dah. Basuh kaki pun tak sempat. Sama juga. Buat hak wajib saja. Dah buat wajib saja, tak sesat juga basuh kaki. Hak kaki tu tak ada arah dah. Ada ni. Dalam kalau kita buat hak sunat, mungkin tangan pun tak sempat nak basuh. Setakat muka je. Tapi dah kalau buat hak wajib pun kaki tak beres juga. Tu cerita lain tu. Hak kaki tak cukup air juga. Tu kan kita sengaja. Ada hak kaki tak cukup air tu ganti dengan tayamum. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak cukup air, tu ganti dengan tayamum. Ada ni. Tapi maknanya kalau kita kata kalau buat hak hukum saja pun tak sesah juga basuh kaki dengan air. Tu biarlah tu. Tu tak ada arah dah. Maknanya hukum mana pun buat qada hak wajib saja. Kalau air tu sedikit. Kalau air sedikit. Ada ni. Bahkan terkadang kalaulah kata kalau kita buat sunat. Kalau kita buat sunat, air cukup untuk selesai basuh kaki 3 kali pun. Orang nak minum air tu, tak cukup air untuk minum. Kena tinggal juga hak sunat. Hak tadi air minum tak ganggu. Air wuduk ni masalahnya. Cukup-cukup hak wajib je. Maka buat hak wajib sudahlah. Tapi sekarang ni air sekarang ni untuk minum pula ni tak cukup untuk minum. Hak tu kena wajib tinggalkan hak sunat-sunat. Bahkan
Kalau air tak cukup sungguh, hak wajib tu pun tinggal hak wuduknya. Wajib ganti dengan tayamum. Pada ni. Ni hak berkaitan dengan airnya kurang sedikit oleh air. Itu berkaitan dengan wuduk. Wa kaza yuqalu fil ghusli. Sama juga hukum dengan mandi wajib. Mandi wajib pun samalah. Kita sedar subuh tu 7 suku. Kitanya berjunub. Kita kena mandi wajib. Jadi mandi wajib ni banyak sunat-sunat dia. Sunat-sunat dia banyak. Hak sunat dia pun banyak. Hak israf berlebihan menggunakan air pun banyak. Ni cerita sunat-sunat. Sebelum berwuduk, sebelum mandi wajib, kita disunatkan bersihkan sekalian anggota tubuh kita daripada kotoran. Ada ni. Ni jarang kita buat. Kita nak mandi wajib, kita disunatkan bersihkan tubuh kita daripada segala kotoran. Daki-daki bubur sabun dulu, siap-siap. Pada ni. Anak sunat ni kita mandi wajib sekali dengan menghilangkan daki di tubuh. Okey je lah. Pada ni. Kan kita kan niat mandi wajib, kita mandi wajib meratakan air sekalian tubuh serta kita menghilangkan daki dengan kita bersabung tengah-tengah mandi wajib. Sebenarnya kita disunatkan daki-daki itu bersihkan dulu, mandi dulu siap-siap, bubuh sabung dulu siap-siap, hilang dah daki-daki di tubuh, hilang dah busuk-busuk di tubuh, beres dah hak tubuh tu, barulah kita pun nak mandi wajib dengan dimulai sunat kita ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu, siap, barulah kita memulai mandi wajib. Mandi wajib ni pula sunat 3 kali. Lepas kata 3 kali, bertilah. Lepas tu air mandi wajib di tubuh kita tu sunat jangan lap. Air mandi wajib 3 kali ni. Air mandi wajib sekali dengan hilang daki, kemudian tu air mandi wajib 3 kali masuk dalam parit habis dah. Sudah mandi tu lap segeralah. Tubuh kita berjeruk dengan air tak boleh lap ke mana. Hak mandi sunnah ni, lepas selesai berwuduk, mandi wajib menggunakan air qada segantang. Jadi air di tubuh kita ni tak ada sejai-sejai pada. Tak ada berjeruk-berjeruk, tak ada. Mana berjeruk? Sejai-sejai faham? Dah kita ni siram air tu serta kita gosok. Mana air tak ada, tinggal tubuh kitanya 3 kali beres. Sudah. Air yang di tubuh kita ni air ibadah. Sunat kita biarkan air ibadah kering di tubuh kita. Air ibadah mandi wajib 3 kali rata. Hak mandi wajib orang kita duk buat tu, niat mandi wajib, lepas tu ratanya berpuluh-puluh kali, di situlah menghilangkan daki, di situlah bersabung. Lepas tu sudah mandi, lap segeralah, tak ada air mandi wajib dah di tubuh kitanya. Air ibadah tak ada dah di tubuh kita. Ni baru panggil mandi segantang sungguh hak sunnah. Mengsedikitkan air ketika mandi wajib. Kita faham, kalau guna air segantang sedikit ketika mandi wajib, kita kata bekok daki lah, sebab kita cuaca tempat kita ni akan jadi berdaki. Tidak sama dengan cuaca hak Asia Barat ni, Mekah apa semua. Ada ni. Jadi kalau mandi air segantang, berarti kita akan panggil bekok daki. Apa bekok daki? Orang tua kan kalau kita mandi sekejap dia marah, dia kata warna mung ni mandi bekok daki, dia kata. Bekok daki faham tak ni? Masa kita kering, daki tak nampak sebab dia kering. Bila kita mandi bekok daki, daki pun bekok. Lepas tu daki tak hilang. Ada tu. Faham tak? Ada orang dia basuh kaki, bukan dia basuh kaki, dia bekok kotoran di kaki. Ada ni. Lepas tu kadang-kadang di masjid kalau ada mozaik di luar, boleh nampak tapak kaki je.
Sebab apa jadi ada kotoran lekat di mozaik? Sebab dia basuh kaki. Bukan dia basuh kaki menghilangkan kotoran di kaki. Dia bekok kotoran yang ada di kaki. Kalau dia naik dengan kaki kering, tak ada tu lekat kotoran tu. Ada ni, tak ada lekat kotoran. Sebab kaki dia kering, mozaik kering. Tapi kenapa lekat kotoran? Sebab dia bukan basuh kaki menghilangkan kotoran di kaki, dia hanya bekok kotoran di kaki. Faham tak? Bekok. Ya? Apa panggil apa? Bahasa standard sikit bunyi gua nak. Ha? Kan di kaki kita ada kotoran tapi dia kering. Kalau kaki kita kering, kita naik atas masjid, kering tu tidak akan berpindah ke mozaik tu. Tapi bila kita basuhkan kaki, kita bukan gonyoh untuk menghilangkan kotoran di kaki. Kita tak hilangkan kotoran, kita jadikan kotoran tu dibekau. Mana ni? Bukan bekok dalam hati ni. Itu bekok ke tau? Lama dah kita bekok nak marah ke dia ni. Bekok ke tau? Ha? Kau panggil bekok tu? Kita gerang ke dia lama dah. Ni duk bekok lama ni. Meletup ni kan. Berapa lama dah bekok kan? Mana? Kau panggil bekok tu? Ha? Ya. Tu bekok juga tu. Pendam ni. Bekok dalam. Juga apa ni? Digigit kat pahit, kaki dia ada kotoran. Dia buah kaki pahit dia lenggang kaki dia. Gitu je. Lepas tu dia gonyoh dak ni supaya hilang kotoran di tapak kaki ni. Dak dia lenggang. Akhir kotoran tu jadi bekok. Dia pun pijak atas latar dekat. Jauh pun, mozaik jauh. Ayah kata nak cari kaki siapa ni. Tapi masuk dalam ada kapek dah, hilang dah lah. Kalau tidak mozaik siapa depan tu boleh cari ya? Cari. Last kali tengok, dia ning, cuba tengok kaki. Tapi dah jalan tu kapek, hilang kaki dia nya. Apa tu? Bekok orang panggil. Kalau tua kan suruh basuh kaki suruh gahar kan, pada gahar. Gonyoh. Oh, kotor di kaki hilang. Ni bekok. Dah jadi gitu. Ada ni. Ini samalah kita mandi wajib. Dengan daki di tubuh kita ni, kalau mandi air segantang, orang tu panggil bekok daki. Tak ada bekok dakinya. Daki tu sunat kita hilang dahulu sebelum kita mandi wajib. Tak ada bekok-bekok dakinya. Ada ni. Mana kita bersabung tu belum lagi mandi wajib. Satu kali tu ada orang tanya. Dia salah faham dia tu. Dia kata ada ustaz mengajar, dia kata kita ni siap mandi dulu, barulah kita niat mandi wajib. Kata siap mandi, lepas tu niat mandi wajib. Dah siap dah mandi, sudah dah mandi, niat mandi wajib ke mana? Dia salah faham. Mana dia fahamnya? Siap mandi, beres mandi, barulah niat mandi wajib. Lepas tu mandi sudah dah kan, nak niat ke mana? Niat saja aku sudah selesai mandi wajib gitu. Dah dia kata mandi biar beres sudah baru niat. Dia tak faham tu. Ustaz tu ngajar mandi biar siap, hilang daki-daki beres, barulah memulai mandi wajib, siram niat mandi wajib. Tu bukan. Dia kata nanti siap sudah. Sudah selirah apa boleh? Sudah selirah. Betul sebut? Sudah selirah. Ya. Sudah beres. Barulah niat saja aku mandi wajib. Mana ada niat, mana buat gitu kata. Mandi sudah dah. Dia salah faham. Orang tu ngajar, ustaz tu ngajar mandi biar selesai, hilang kotoran daki, bersabung lu beres-beres. Barulah kita siram air, niat mandi wajib. Ada. Gimana? Tu kata air segantang. Tak ada bekok daki. Sebab daki hilang dah dengan kita bersabung. Jadi dah mandi kita. Mana? Ni duduk bawah air hujan, niat mandi wajib, tubuh kotor lagi. Sunat gitu tu. Faham tak? Berwuduk siap-siap, barulah memulai mandi wajib.
Tiba-tiba kita sedar pukul 7 lebih dah. Syuruk 7.20. 7 lebih, 7.10, 7 suku dah. Gi mandi wajib tak ada dah nak menghilangkan kotoran. Tak ada. Tak ada nak menghilangkan kotoran. Mandi biar kata selesai sekali, sudah. Biarlah bekak daki tak bekak daki pun. Selesai kata sekali cukup, ambil air semayang. Kalau ketika sekali kata tu kita melakukan perkara membatalkan wuduk, mudah kita segera kepada sembahyang. Wajib kita tinggalkan hak sunat ketika mandi wajib jikalau waktu sudah sempit. Ada ni. Sekarang waktu sempit. Dia sedar 7.10 7 suku nak mandi wajib lagi. Ada ni, nak mandi wajib lagi. Dia seeloknya lagi ketika mandi wajib jangan buat perkara yang membatalkan wuduk. Ada ni. Dia ketika mandi wajib itu jangan buat perkara membatalkan wuduk. Sentuh kemaluan lah. Dan macam mana kita nak meratakan air di kawasan kemaluan kalau tidak sentuh kemaluan? Kita meratakan air di kawasan kemaluan menggunakan belakang tangan. Wuduk tak batal lah. Ataupun kita menggunakan kain basahan contohnya sebelah luar. Maka tangan, tapak tangan kita tak kenalah kemaluan. Wuduk kita tak batal. Selesai mandi wajib sekali kata, sudah pergi naik sembahyang lalu. Wuduk ada dah. Ada ni. Sebab bila kita mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat secara automatik. Tak ada ni. Ketika kita meratakan air satu tubuh untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat dengan automatik. Jadi kita nak cepat ni biar mandi wajib kita tu dengan hadas kecil atau terangkat tak jadi batal. Ni kita ni ketika mandi wajib terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil, kita pergi sentuh kemaluan, hadas kecil kita jadi ni wuduk kita jadi batal, kembali berhadas kecil. Tu biasa berlaku di kitanya. Maka sekarang ni nak segera ni. Nak segera. Wuduk tak payah. Jadi mandi wajib sekali kata jangan melakukan perkara membatalkan wuduk. Mana sudah mandi wajib pergi semayang lalu. Sebab apa? Sebab waktu sempit. Hak sunat-sunat ketika mandi wajib kena tinggalkan. Mandi wajib 3 kali, tak ada 3 kali, sekali je. Nak menghilangkan kotoran, tak ada nak menghilangkan kotoran. Hak tu mandi semula lepas dah selesai sembahyang subuh. Mandi semula lah. Ada ni. Hanya untuk meratakan air saja di tubuh. Bekak daki pun bekak daki lah, tak ada masalah. Ada. Kan kita dulu bicara bab berkaitan dengan wuduk dahulu. Kan kita bicara berkaitan dengan rukun tertib, ingat tak? Kita bicara berkaitan dengan rukun tertib yang mana wuduk salah satu rukun wuduk yang ke-6 tertib. Tetapi jika ketika mandi wajib terangkat hadas kecil, dia tidak mengikut tertib. Ada ni. Kita wuduk, rukun fardu wuduk yang ke-6 adalah tertib. Tetapi tertib tidak menjadi rukun ketika terangkat hadas kecil bersekali dengan mengangkat hadas besar. Pada ni. Tak ikut tertib situ. Sebagai contoh, ingat ada bicara bab tertib dahulu. Sebagai contoh, dia mandi kok bawah dulu, kok kaki dulu. Dia mandi kok kaki dulu, niat mandi wajib, dia basuh daripada sebelah bawah. Jadi kena kaki, terangkat ada kecil di kaki. Muka tak terangkat ada kecil lagi. Macam mana boleh terangkat ada kecil di kaki? Kalau muka, tangan, kepala belum terangkat ada kecil. Dia ada rukun tertib. Rukun tertib itu bukan ketika terangkat ada kecil secara automatik ketika kita mandi wajib. Bukan. Adapun terangkat ada kecil, terhasil wudu ketika kita mandi wajib, dia tidak ada rukun tertib. Dia tidak ada rukun tertib. Jadi kalau dia mandi wajib tu daripada sebelah bawah, niat dia mengangkat hadas besar, dia pun basuh kaki, basuh betis sampai ke peha. Ketika basuh kaki, terangkat hadas kecil. Kaki tu anggota wuduk.
Naik ke atas barulah terangkat ada kecil di tangan sampai ke siku, terangkat ada kecil di muka, terangkat ada kecil di kepala. Mana ada tertib situ? Dia tidak ada rukun tertib. Ketika terangkat ada kecil, automatik ketika kita mandi wajib. Mana ni? Dia tidak ada rukun tertib di situ. Sebab itulah kalaulah ni cerita bab tertib dahulu. Kita basuh kaki, kita basuh daripada sebelah kaki ketika mandi wajib, maka terangkat hadas kecil di kaki. Sampai di tengah kita sentuh kemaluan. Maka kaki kita yang terangkat ada kecil kembali berhadas kecil. Kaki saja. Lepas tu tangan sampai ke siku, muka, kepala belum lagi terangkat ada kecil. Nak kembali berhadas kecil macam mana? Tapi kaki sudah terangkat ada kecil. Ketika kita mengangkat ada besar. Kita ni mandi wajib ni. Air semayang tu otomatik je. Kita mandi wajib mengangkat ada besar. Buat masalahnya kita basuh daripada sebelah bawah. Kita basuh sebelah bawah. Air tu kena di kaki. Kaki tu anggota wuduk. Kita bukan berwuduk. Sebenarnya kita mandi wajib. Tapi wuduk tu terhasil dengan sendiri. Ada ni. Jadi kaki tu anggota wuduk. Maka terangkat ada kecil di kaki. Ada kecil di muka, tangan, kepala belum terangkat lagi. Sampai di tengah tubuh disentuh kemaluan, kakinya kembali berhadas kecil semula. Naik ala kata, terangkat ada kecil di tangan, terangkat ada kecil di muka, terangkat ada kecil di kepala. Sesama mandi wajib, ambil semayangnya basuh kaki saja. Niat saja aku ambil semayang. Dah, muka tak air basuh, tangan tak air basuh, kaki kepala tak air sapu, tak payah. Sebab apa? Sebab selepas terangkat ada kecil di muka, tangan, kepala, kita tidak buat perkara yang membatalkan wudu. Sebaliknya, selepas terangkat ada kecil di kaki, kita buat perkara yang membatalkan wudu, kita sentuh kemaluan, maka kaki kembali berhadas kecil. Sesama mandi wajib, muka ni beres dah, tangan ke kepala beres dah, kaki berhadas kecil. Ambil air basuh kaki, niat saja aku mengangkat hadas kecil, ataupun niat saja aku mengambil wudu ketika basuh kaki. Boleh? Di situ baru rukun tertib dahulu. Cerita dah ni baru lagi ni. Kelama dah bicara rukun tertib. Kita panjang dah bicara hak sunat wuduk dah. Lama dah sikit bicara rukun tertib. Ada orang tanya, kita, ni dia jenis mandi sekaligus. Dia mandi sekaligus. Makan apa ni? Ada kecil di muka terangkat, ada kecil di tangan terangkat, ada kecil di kepala, di kaki terangkat. Kemudian disentuh kemaluan ketika mandi wajib. Batal wuduk. Anggota wuduk kembali berhadas kecil sebab disentuh kemaluan. Tapi orang ngajar tu kata, nanti kan muka kita masih lagi dibasahi oleh air. Tangan, kepala, kaki kita kan kita masih lagi mandi wajib ni kan. Mandi wajib ni kan. Jadi maknanya muka, tangan, kepala, kaki kena air, boleh wuduk semula dia kata. Pada ni. Sekarang tadi kata beres dah. Satu tubuh. Terangkat ada besar, terangkat ada kecil di muka, di tangan, di kepala, di kaki. Dia pun sentuh kemaluan. Batal wuduk. Iyalah batal wuduk. Tapi nanti kita masih lagi siram. Bukan siram ni, duduk diri bawah air hujan lama mana. Air kena pula muka, kena pula tangan, kepala, kaki. Wuduk boleh semula lah dia kata. Sudah mandi wajib tak payah ambil wuduk ni. Walaupun di tengah mandi wajib tu kita sentuh kemaluan, sebab masih lagi air, masih lagi kena muka, tangan, kepala dan kaki, anggota wuduk. Ni salah faham sangat ni. Salah sangat ni. Nak tanya, berapa kali pun rata air di tubuh kita ketika kita mandi wajib? Nak tanya, air hak manakah yang mengangkat adab besar? Air mana? Air kali pertama je mengangkat adab besar. Lepas daripada terangkat adab besar, rata kali pertama, kita meratakan sampai 10 kali, itu bukan mengangkat adab besar dah.
Hak tu pesen kita nak menghilangkan daki pula. Terangkat ada besar hanya rata kali yang pertama. Rata kali kedua sunat, rata kali ketiga sunat, kali keempat makruh, kali kelima makruh. Makruh ni dia kalau kita mandi wajib. Yang kita tak makruh sebab kita bukan mandi wajib dah. Kita nak menghilangkan daki di tubuh, dah makruh dah lah. Hak makruh kali keempat, kelima mandi wajib ni, dengan mandi wajib, kita bukan mandi wajib dah. Yang duduk lama tu kerana nak menghilangkan daki, kerana nak menghilangkan kotoran di tubuh dengan kita buh sabung apa semua. Hak tu tak jadi makruh tu. Contoh gini, contoh. Kita berwuduk, basuh muka 3 kali sunat. Kali yang keempat makruh. Kali keempat makruh tu kalau air kita, kalau air wakaf haram. Kali yang keempat tu haram kalau air wakaf. Itu jikalau kita niat sebagai wuduk. Kita basuh muka kali pertama dalam kolah, kali kedua, kali ketiga, beres dah wuduk. Tapi muka kita rasa panas, rasa tak hilang panas di muka. Kita pun masih lagi basuhkan muka. Tapi niat kita bukan wuduk kali keempat, kelima. Niat kita nak menghilangkan panas di muka. Oh, tu tak makruh sebab kita bukan wuduk. Kan? Kita basuh muka 3 kali, wuduk kita selesai dah. Tapi kenapa kita masih lagi basuh muka? Kerana muka panas. Jadi makna basuh kali keempat, kelima tu bukan basuh wuduk. Jadi makruh keempat, kelima basuh wuduk baru makruh. Ini bukan basuh wuduk, basuh untuk menghilangkan panas di muka. Tak makruh tu. Ada ni. Sama juga dengan mandi tadi. Kata mandi wajib kali keempat, kelima makruh. Tu atas nama mandi wajib. Kita bukan atas nama mandi wajib, atas nama nak menghilangkan daki. Sebab kita tak buat mandi wajib ni menghilangkan daki dulu. Hak tu hak sunat kepada kita. Menghilangkan daki dulu, kita tak buat gitu. Kita mandi wajib, dalam mandi wajib tu kita menghilangkan daki. Buh sabun situ. Jadi mandi lama tu adakah mandi kerana mandi wajib? Tak, kan kerana mandi wajib. Ke mandi siapa ke setengah jam tu, apa dia buat lama? Mandi wajib setengah jam gitu? Tak. Mandi wajib kata beres dah tu. Dah tu lama. Tubuh busuk bangun, peluh rejak apa semua ni, kotor ni. Pandai. Tu dia lama. Ke mana? Jadi hak kita balik semula, kita mandi wajib ni lama kan, air duduk berulang sampai puluh-puluh kali tu di tubuh kita tu. Air manakah yang mengangkat adab besar? Air rata kali yang pertama. Air rata yang kedua tidak mengangkat adab besar dah. Adab besar sudah beres terangkat. Dengan rata kali pertama kita nak keluar dah daripada bilik tu, kita nak pergi sembahyang dah. Okey dah. Sebab apa? Sebab kita sudah terangkat adab besar dengan rata kali yang pertama. Bukan gitu? Rata kali kedua sunat, rata kali ketiga sunat. Air yang kita gunakan untuk kali kedua, air yang kita gunakan untuk kali tiga, air itu takkan jadi mustakmal pun. Air itu kekal mutlak. Kalaulah rumah kita ada kolah, kolahnya sempit, nak makan adab besar dalam kolah tak boleh. Air jadi mustakmal sebab kolah sempit, tak sampai sukatan 2 kolah. Tak payah mana. Kita mandi wajib luar pakai cetong. Rata sekali rata, beres dah terangkat dah besar dah. Beres dah, beres. Masuk dalam kolah tu lah, biar lama sikit. Dah mustakmal dah kolah. Dah lah sebab kita sudah terangkat ada besar dengan rata kali yang pertama. Yang duduk kolah lama tu nak jimat air. Lepas tu berdaki dalam kolah. Tak apalah kolah bilik kita. Tapi kalau lah dan keadaan berhadap besar, rata kali pertama masuk dalam kolah dah, mustamah dah. Air tak sampai 2. Ini air tak sampai 2 kolah ni. Air kolah disempit. Rata kali pertama kena pakai cetong. Beres dah rata kali pertama, tak ada dah hadap besar, masuk dalam kolah, tak ada mustamah dah air. Air sedikit tu air sedikit lah kita cerita. Kalau kolah tu besar sampai sukatan 2 kolah, hak pertama pun mandi dalam tu lah. Tak ada mustakmal bak air tu banyak.
Maknanya air yang mengangkat hadas besar hanya rata kali yang pertama. Rata kali pertama. Kali kedua, ketiga sunat. Hal lebih tu untuk menghilangkan daki. Hal kita biasanya gitu. Jadi bilakah terangkat hadas kecil? Bilakah terangkat hadas kecil secara automatik? Ketika terangkat hadas besar. Terangkat hadas besarnya bila? Ketika rata kali yang pertama. Faham tak tu? Kita rata kali pertama, beres terangkat hadas besar di tubuh kita dan terangkat hadas kecil di tubuh kita. Beres, ada. Kemudian kita sentuh kemaluan. Kita kembali berhadas kecil, wuduk kita batal. Kemudian kita siram air lagi, betul lah. Air masih lagi kita siram atas tubuh kita. Itu bukan air mangkat hadas besar dah tu. Maka macam mana nak terangkat hadas kecil? Memanglah air itu masalah kena muka, kena tangan, kena kepala, kena kaki. Tapi itu bukan air yang mengangkat hadas besar. Air mengangkat hadas besar hanya air yang rata kali yang pertama. Air yang pertama itulah yang mengangkat hadas besar, otomatik terangkat hadas kecil. Lepas terangkat hadas kecil, disentuh kemaluan, dia kembali berhadas kecil. Tapi air masih lagi disiram. Itu bukan mengangkat hadas besar dah. Wuduk tak akan kembali balik. Hadas kecil tidak akan terangkat kembali. Mandilah mau mana pun. Maknanya dia kena ambil wuduk lain lah. Tapi ada orang ajar dia kata, tak ada masalah, dia kata. Betul lah terangkat hadas kecil. Ketika kita mandi wajib, kita sentuh kemaluan, kita kembali berhadas kecil, tapi air masih lagi kena tubuh kita, kita kembali terangkat hadas kecil. Salah gitu. Diingat ke kita mandi wajib setengah jam tu berpuluh-puluh kali air meratai tubuh kita tu, semua air tu mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar hanya rata kali yang pertama. Air tu jugalah yang mengangkat hadas kecil. Tiba-tiba kita melakukan perkara yang menyebabkan kita kembali berhadas kecil, maka selesai mandi wajib kena ambil wuduk lain kan. Sebab kita berhadas kecil. Terangkat hadas kecil tadi, dah kita buat perkara membatalkan wuduk, sentuh kemaluan. Ada ni. Ni cerita hak mandi wajib kita biasa. Tapi kalau memang waktu sempit, kena jaga. Jangan buat perkara yang membatalkan wuduk. Sebab kita nak mandi wajib saja, wuduk tak payah. Kita nak mandi wajib saja, wuduk tak payah. Mana ketika kita meratakan air sekali, kalau kita sentuh kawasan kemaluan untuk meratakan air ketika mandi wajib, kita pastikan bukan dengan tapak tangan, dengan belakang tangan ataupun dengan tapak, tapi dalam keadaan beralas. Jangan kena dengan tapak tangan. Sebab apa? Untuk segera kepada solat, dengan bahu kita tak payah berwuduk. Dengan bahu kita tak payah berwuduk. Kalau berwuduk pula, maka guna masa pula sekarang ni kita mandi wajib biar kata sekali je. Kata sekali. Sekali nak buat sunat meniga, haram dah, tak boleh dah. Sebab waktu sempit, kamu segera kepada solat. Itu kalau waktu sempit. Sama juga kalau air sedikit. Air memang sedikit sungguh. Air memang sedikit sungguh. Cukup untuk mandi wajib, hak kata kali pertama aja. Kalau untuk wuduk pun dah cukup ni. Maka ketika mandi wajib, jangan buat perkara yang membatalkan wuduk, biar kita tak payah ambil wuduk. Jadi mandi wajibnya rata sekali sudah cukup, air tak ada. Lepas tu jangan buat perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib. Jangan sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Sebab apa? Sebab air nanti kalau nak berwuduk pula tak cukup. Maka pastikan ketika mandi wajib rata hanya sekali, hanya buat hak wajib saja ketika mandi wajib, dan pastikan kita tidak perlu berwuduk selepas mandi wajib. Dengan bahawa pastikan jangan kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib. Faham? Ni kalau waktu sempit ataupun air yang sedikit, sama dengan hukum wuduk. Ketika waktu sempit, ketika air sedikit, diwajibkan kita hanya buat hak wajib saja. Hak sunat kita tidak diharuskan kita kerjakan. Kita buat sunat hukumnya haram. Ada ni.
Selesai mandi wajib, wuduk pun tak terbatal, kita pun masuk kepada solat. Kalau waktu sempit, kita masuk pada solat. Bila dah masuk pada solat, masuk dah pada maksud kita adalah solat, maka kita tidak disunatkan meninggalkan perkara sunat dalam solat. Hak wuduk, hak mandi wajib ni, kita diwajibkan tinggal hak sunat. Buat sunat berdosa. Bila kita takbir atau ihram, kita masuk je solat, hak sunat-sunat kita tidak disunatkan tinggal. Dengan bahawa hak sunat kita buat juga. Cuma hak sunat kita buat juga tu disunatkan jangan panjang. Gitu je. Kalau baca surah pun kuliah kul huwallah sudahlah. Jangan ambil sabihi pula, waktu sempit dah ni. Hak sunat surah jangan tinggal. Tetapi disunatkan ringkaskan hak sunat. Ikhtisarkan hak sunat. Ikhtisar hak sunat ni ringkaskan hak sunat. Hak sunat jangan tinggal. Tidak disunatkan tinggal sunat dalam solat, tetapi disunatkan ikhtisar, ringkaskan. Mana kalau tasbih dalam rukuk ada 11 kali, 3 cukup. 3 cukup kerana 3 sama-sama. Ya tak apalah. Ya. Hak betul-betulnya tasbih dalam rukuk sujud ni 11 kali. Lepas tu jangan 11 kali. Ya kan sudah nah. Sekurang-kurang sempurna 3. 3 lah. Jadi sama macam biasa. Dah kita biasa pun buat sikit je pun. 3 kali tu pun wa bihamdih dia potong buat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih potong buat nak cepat. Dia kata mazhab-mazhab lain wa bihamdih tak sunat pun. Sebut mazhab lain sebab nak cepat. Sebab nak cepat benarnya. Dia mazhab Syafi'i sunat wa bihamdi, mazhab lain tak ada wa bihamdi. Kita pun potong wa bihamdi kerana mazhab lain, bukan kerana mazhab lain, kerana kita nak cepat. Mak kita jenis malat. Mana apa ni? Hak sunat jangan tinggal, tapi peringkaskan. Kalau buat sunat tak ada salam 7.20 dah syuruk, tak ada masalah tu. Hak sunat tetap jangan tinggalkan, cuma jangan panjang, peringkaskan. Ada pun hak sunat ketika berwuduk, hak sunat ketika mandi wajib kita tinggalkan. Sebab apa jadi wuduk, hak mandi wajib ni, hak sunat wajib ditinggalkan? Kenapa hak sunat dalam solat bukan kata wajib ditinggalkan, bahkan tidak disunatkan kita tinggalkan hak sunat dalam sembahyang? Sebab wuduk, mandi wajib bukan tujuan utama, bukan maksud yang utama. Itu hanya wasilah. Wasilah ni tangga kepada tujuan utama kita adalah solat. Jadi untuk wasilah, untuk jalan ni, mereka sudahlah jalan ni. Wuduk ni wasilah sahaja, jalan tangga kepada maksud yang sebenar adalah sembahyang. Mandi wajib adalah wasilah tangga kepada maksud yang sebenar adalah sembahyang. Hak wasilah ni mereka. Allahu Akbar, masuk pada maksud dah. Tak apalah. Hak sunat buat lah. Sebab apa? Sebab masuk dah kepada maksud, iaitu sembahyang. Walaupun menyebabkan belum selesai solat, waktu sudah habis sekalipun, tetap kita tidak disunatkan meninggalkan perkara-perkara sunat di dalam sembahyang. Hak sunat kena buat juga hak dalam sembahyang. Jadi ketika berwuduk, ketika mandi wajib, hukumnya sama saja. Jikalau waktu sembahyang sudah sempit ataupun waktu sembahyang masih lagi luas tetapi sedikit oleh air. Hak ni hak wajib kita tinggalkan hak sunat-sunat ketika berwudu. Wa nadban al-wajibi bitarkis sunani liidraki jama'atin lam yurja ghairuh. Ni pula hak sunat kita tinggal. Sunat kita tinggal perkara yang sunat dalam wuduk kerana kita nak dapat solat jemaah. Jadi solat jemaah lebih utama daripada sunat-sunat ketika berwuduk.
Jadi maknanya berjemaah lebih utama daripada segala perkara-perkara yang sunat ketika berwudu. Sebab solat berjemaah ni ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata syarat sah sembahyang. Berjemaah ni, maka diutamakan berjemaah daripada segala sunat ketika berwudu. Kita sampai di masjid itu, tu imam kat keempat dah. Pada ni timah kat keempat dah. Jadi kalau kita buat sunat wudu, memang jadi semayang seorang. Kalau kita nak dapat berjemaah dengan tu imam hak kat keempat ni, kita kena rekah wudu, buat hak sunat je, buat hak rukun je, buat hak fardu wudu je, hak sunat tinggal. Jadi mana baik? Buat sunat wudu, jemaah tak dapat semayang seorang, tinggal sunat wudu, kita dapat berjemaah dengan tu imam, walaupun tu imam tu keempat dah sekalipun. Maka afdal aula kita biarlah dapat jemaah, walaupun kita kena tinggal hak sunat ketika berwudu. Tapi ni sunat je ni, tinggal sunat tu. Kalau buat sunat wudu juga tak ada salah apa-apa, tapi rugi kalau tak dapat jemaah. Padahal jemaah tu lebih aula daripada segala sunat ketika berwudu. Ada juga benda sunat molek kita tinggal benda sunat. Hak bicara terdahulu, hak sunat wajib tinggal. Kalau buat berdosa hak sunat. Ni dak ni. Hak sunat ni kalau buat pun tak berdosa, tapi dia tinggal hak aula. Hak lebih utama apa dia? Dapat solat berjamaah. Oleh kerana dibuat sunat solat ketika berwudu, masuk datang masjid tu imam pun beri salam, dia pun jadi semayang seorang. Maknanya dia tinggal hak lebih utama, iaitu untuk dapat solat berjamaah. Hak ni hak sunat kita tinggal, perkara sunat. Kenapa? Kerana untuk dapat solat berjamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.